Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, kita jumpa lagi hari ini dalam sesi Sembang Santai Asia bersama dengan sahabat-sahabat di FB. Dan nanti kalau ada yang nak mengikuti lagi, nak tengok secara detail, nak tengok lagi tajuk-tajuk lain yang pernah Asia kongsikan, boleh saja pergi ke YouTube Asia. Ada link yang Asia bagikan dalam komen tu. Okay. So boleh tengok nantilah secara orang kata kalau nak tengok tajuk by tajuk apa yang kawan-kawan nak tengok lah. Okay. So pagi ni kita nak sembang-sembang berkenaan dengan tajuk tak paksa tak jadi. So apa yang tak paksa tak jadi ni kan? So banyak benda lah sebenarnya dalam hidup kita yang kita kena paksa kan. Kalau kita ingat sama-sama kita kecil dulu, kalau semayang pun kena paksa kan. Ingat lagi lah, pernah lah dulu-dulu kan, masa-masa kecil tu, mak kita suruh pun, mungkin kita, bukan kita lah, mungkin saya kan, pengalaman saya, apa orang kata, kena paksa semayang, tapi kadang-kadang tu, masuk dalam bilik, lepas tu, buat-buat konon-konon semayang, tapi tak semayang pun kan. So, tapi at the end, bila kita makin dewasa, kita tahu kan, so itu adalah salah satu daripada suruhan agama yang kita wajib buat. So insyaAllah kita buat lah. Tapi benda yang macam tak nampak, benda yang tak nampak ni, yang tak paksa, tak apalah, tak apa lagi, kita tak nampak kesan dia. Mungkin semayang pun sama jugalah kan. Tapi mungkin itu kita lebih kuat lah, lebih dekat dengan diri kita. So macam contoh lah, kalau dalam kewangan ni, yang tak paksa tak jadinya, salah satunya adalah menyimpan lah. Sebab menyimpan ni adalah orang kata banking pertahanan pertama lah dalam kita punya kewangan. Dalam kewangan peribadi, kewangan keluarga, banking pertama adalah menyimpan. Menyimpan, memang kita kena menyimpan. Kenapa Asia selalu sangat duk share pasal menyimpan ni? Sebabnya memang kalau tengok laporan daripada bank negara kan, laporan bank negara, 70% daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. So itulah saya lagi rasa terpanggil bila tahu kan data ni, lagi terpanggil lah untuk nak berkongsi supaya lebih ramai lah orang yang boleh menyimpan, lebih ramai orang yang boleh ada simpanan yang lebih baik lah untuk orang kata kewangan kita akan jadi lebih baik. Sebab tak ada siapa yang boleh bantu diri sendiri kecuali diri sendirilah. Okay. So kan ayat Quran pun ada menyatakan kan, saya tak ingat surah Ar-Ra'd 2 ayat berapa, maknanya Allah akan bantu bila kaum tu membantu diri sendirilah. Allah akan membantu bila kaum tu nak berubah lah kan. So kita kena berubah lah, okay. So salah satunya contoh, kalau yang mendengar FB Live Asia ni mungkin dah ada sedikit kesedaran lah untuk nak merubah orang kata dari segi pengurusan dirilah, pengurusan kewangan diri kan. Okay. So kita bermula daripada diri sendiri, lepas tu nanti kita akan lebih boleh bermula kepada untuk mengubah keluarga kita lah, insyaAllah kan. Sebab kita ni orang kata entiti paling kecil adalah diri sendiri, lepas tu kita ada keluarga dan seterusnya masyarakat dan seterusnya negara lah. Tapi maknanya kita kena ubah diri sendiri lah, sebab kita tak boleh ubah orang lain, kita boleh ubah diri sendiri je kan. So maknanya kita kena ubah apa yang ada di tangan kita, kita sendirilah. So pendapatan kita yang boleh kontrol, tak ada orang lain yang boleh paksa kita untuk berbelanja kecuali kita sendiri, kan. So dari segi aspek berbelanja ni kan, so dia punya basic yang kata tak paksa tak jadi ni, basic adalah daripada, bukan kata cipta sendirilah, bukan Asia cipta sendiri, tapi daripada pembacaan buku-buku kan, buku-buku kewangan lah, buku-buku kewangan daripada Tuan Azizi Ali, Tuan Robert Kiyosaki, dan yang paling berkesan sekali daripada tulisan mentor ASEAN lah, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, Misi Bebas Hutang ni. Okay. So dia prinsip yang pertama adalah prinsip kita kena simpan dulu baru belanja. So tak paksa, maknanya kita kena paksa juga kita simpan dulu baru belanja. Macam contoh kata, contohlah kan, kalau ada yang berniaga kan, ataupun kata yang ada pendapatan sendiri, pendapatan gaji, contohnya, maknanya kita kena portionkan berapa peratus yang kita kena simpan. Pada awal lagi dah kena orang kata put aside lah, letakkan ke tepi. Jangan guna. Kalau masuk dalam, dia memang takkan jadilah. Takkan jadi. Nak ni nak menyimpan tu. Mungkin ada orang yang boleh, tapi ramai orang yang tak boleh. Sebab itulah yang keluar report, keluar laporan Bank Negara, 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000.
RM1,000 lah. RM1,000. RM1,000. Bukannya angka yang banyak. Bukan kata laporan tu menceritakan berkenaan dengan berapa peratus rakyat Malaysia yang tak ada simpanan RM10,000. Mungkin tak tahulah berapa persen yang tinggal kan. Kalau yang ada RM10,000 maknanya. So yang ada RM1,000 pun 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. Jadinya memang benda ni memang kena paksa. Tak paksa tak jadi. So salah satu yang kata tadi, prinsip yang utama adalah kita kena asingkan dulu, maknanya kita kena put aside, simpankan dulu, baru kita berbelanja yang lebihnya. Contoh yang kata saya selalu sebut, kalau gaji RM3,000 kita nak simpan RM500, maknanya kita boleh belanja RM2,500 saja. RM2,500 lah semua. Contoh kata nak bayar sewa rumah ke, contoh yang ingin menyewa kan, nak bayar sewa rumah ke, nak nak makan apa semua, nak bayar loan kereta ke apa ke, RM2,500 tu. So kena pandai-pandai kat situ lah. Sebab kalau kita tak boleh nak manage duit kita, siapa lagi nak manage kan? So memang tak ada orang lain yang akan tolong managekan untuk kita lah. Jangan nak harap lah kan. Jangan nak harap. So kalau kata contoh suami isteri pun, so tengoklah siapa yang lebih, orang kata lebih ke depan dalam dalam aktiviti boleh menyimpan ni. Siapa yang lebih, orang kata pandai lah untuk nak manage duit. So kena pilih lah salah satu. So macam contoh kalau kata isteri yang lebih pandai nak mengurus duit ni kan, macam orang kata kedekut sikit lah kan, kedekut sikit. So kena bagi kedekut sikit dah ada, dan dia willing nak belajar, walaupun tak ada ilmu, willing nak belajar. So bagi dekat suami, bagi kepercayaan pada isteri untuk nak menguruskan pendapatan keluarga. Sebab kena ada seorang. Kalau dua orang dia tak jadilah. Dia tak jadi. So kalau kapal ni ada dua nakhoda, memang akan jadi mana-mana lah kan. So mungkin suami nak bagi A, isteri nak bagi B. So dia tak akan jadi. So kena bagi pada seorang saja. So yang tu kena akan manage duit, maknanya yang tu akan kontrol duit. Berapa nak keluar untuk, contoh kata nak untuk minyak kereta, berapa nak keluar untuk belanja sekolah anak-anak, berapa nak keluar untuk ni. So kena bincang, dan orang tu yang kena manage, seorang tu. Kena seorang tu je yang manage. Dia tak boleh dua. Dia tak boleh dua. Dia punya prinsip, maknanya bila kita dah percaya pada orang tu lah yang kita kena percaya, dan kita bagi kepercayaan sepenuhnya. Tak boleh lah kata tengah-tengah bulan macam tak cukup duit. Betul ke abang ni? Tak boleh. Nanti orang tu akan, orang yang diberi kepercayaan tu, contoh suami ataupun isteri, akan rasa macam, dan kau yang bagi kat aku hari tu, aku yang dah manage, kau pula tak percaya kan. So mulalah nanti kacau bilau. So tak boleh. Dia kena bagi kepercayaan, dan kita kena percayalah kepada orang tu kan. Okay. So prinsip dia yang pertama, kena put aside dulu, ketepikan berapa yang kita nak simpan, lepas tu baru guna belanja. Memang macam tu. Bacalah buku-buku kewangan mana pun, memang macam tu lah. Mungkin kita yang dimomokkan, mungkin kita diajar dulu kan oleh mak ayah kita. Macam contoh pergi sekolah kan, bagi duit, contoh kata dulu lah kan, bagi duit RM1 kan. Masa sekolah dulu RM1 lah, paling banyak lah tu. Sekarang ni kalau RM1, budak makan nasi agaknya kuah sambal ikan bilis je lah kan, tak dapat lah soto telur ke apa. So inflasi kan, so inflasi tu topik lain, ada pernah Azhar share berkenaan dengan inflasi ni. Okay. So macam mana dengan RM1 tu? Kalau dulu kita selalu dibagi tahu lah oleh mak kita, belanja dulu, ada lebih kan simpan. Sebenarnya itu bukan orang kata prinsip menyimpan yang betul lah. Itu bukan prinsip menyimpan yang betul. Itu adalah prinsip yang tidak tepat lah. Okay. So yang tepatnya adalah kita kena simpan dulu baru belanja. Bacalah, tuan-tuan pemaat, bacalah mana-mana buku kewangan pun, tipsnya adalah kita kena simpan dulu baru belanja. Kena paksa, maknanya paksa. Sebab kalau kita nak list dulu berapa belanjaan kita, memang tak akan jadilah. Memang kalau kata gaji RM3,000 tu, belanjanya RM3,200. Jangan surprise lah. Memang tuan-puan boleh buat lah, boleh buat calculation, boleh saja cari mana-mana orang kata kadar pengiraan untuk nak kira belanja kita, kan, nak belanja kita berapa sebulan, boleh buat Excel ke apa. So boleh tengok berapa sebenarnya belanjaan kita bulanan. Dia memang orang kata kebanyakannya akan jadi, bila tak buat tu, bila kira akan jadi negatif. Itulah hujung bulan kita asyik nak ambil je mana-mana duit yang kita ada. So memang macam tu lah. Memang macam tu. So
kita kena kontrol duit kita kena kontrol perbelanjaan kita. So tak paksa tak jadi, memang kena paksa. So yang dari segi nak paksa ni, so ramai orang yang bila dipaksa, contoh kata jadikan 3,000, simpan 500. So bila 500, contoh ini dah akhir tahun kan, bulan 11 dapat gaji bulan 11 dah, sepatutnya 500 kalau harap 11 dah ada 5,500. Tapi kebanyakan orang tak ada 5,500 tu. Kenapa? Sebab emosi duit. Kita dengan duit adalah untuk berbelanja. Sebab itulah Asia berkongsi juga dari segi macam mana Asia boleh menyimpan bila Asia kenal ilmu emas. Sebab emosi kita dengan emas, percayalah, ramai orang dah berjaya bila emosi dengan emas. Macam contoh, bila ada emas, memang emosi kita adalah untuk menyimpan. Memang untuk menyimpan. Okay. So contoh kat sini Asia ada yang contoh kata yang ini 5 gram. Ni 5 gram dalam 1,000 lebih lah, 1,000 lebih 5 gram. So 5 gram ni kalau kita dah tukarkan 1,000 lebih tu kepada 5 gram, dia lambat lah kita nak tukarkan balik kepada duit berbanding dengan kita ada 1,000 dalam akaun bank. Sekejap aja duit tu akan menyusut. Sekejap sangat duit tu akan menyusut. So bila dah keadaan macam ni, contoh kan, contoh tuan puan dah bekerja lebih daripada 10 tahun. Sebab saya ramai jumpa orang ni, jumpa orang yang dah bekerja lebih daripada 10 tahun tapi simpanan sebagai pertahanan kewangan diri, iaitu dana kecemasan 3 bulan pendapatan pun masih tak ada. So maknanya tuan puan ni orang kata tak boleh menyimpan melalui duit lah. So senangnya macam itulah. Duit, panas tangan dengan duit. Maknanya bila ada duit je nampak barang. Nampak barang je teringat ada duit. Kan? So memang bukan kata nak salahkan diri sendiri, tapi memang itu emosi kita. Itu memang fitrah manusia. Bila dengan duit dia akan nampak membeli, shopping, nak habiskan. Tapi bila fitrah kita dengan emas, memang kita akan, fitrahnya adalah untuk menyimpan lagi dan lagi. Bukan Asia seorang yang dah berjaya macam ni, ramai orang lain yang dah berjaya. So percayalah, memang bila kita contoh, bila simpan dalam bentuk macam ni, tuan puan simpan, simpanan tuan pun akan bertahan lama. Contoh kata, contoh yang macam ni, sekarang ni sampai hari inilah, sampai malam nanti ada promosi untuk bayar 10 kali. So boleh je cuba untuk paksa diri menyimpan dalam bentuk paksaan macam ni. Contoh yang ini boleh bayar juga 10 kali, tapi bagi Asia, kalau orang yang nak menyimpan, Asia tak syorkan lah yang 5 gram ni, tapi Asia syorkan yang 10 gram ataupun yang 1 dinar. Sebab yang 5 gram ni harga dia agak lain sedikit lah daripada yang satu dinar ataupun yang 5 gram, yang 10 gram tu kan. So yang 10 gram ni, dia harganya dalam 2,000 lebih, 2,627 ringgit lah kalau pagi ni harga emasnya. Kena campur lah, ada sedikit kos gold premium dan juga EPP lah, kos untuk pengurusan pembayaran 10 kali tu. So kalau contohkan ini, tuan pun nak paksa diri menyimpan bawah RM300. So sangat sesuai ambil yang ni. Maknanya RM300 sebulan. Contoh kata tadi yang gaji 3,000 nak simpan 500 kan. So 500 tu 300 simpan dalam bentuk emas, 200 simpan dalam bentuk duit. Mungkin kita nak kenal dia jugalah dalam bentuk duit, sebab kita dana kecemasan kalau ada benda yang terkejut kan, contoh kan. So mungkin kalau kata semuanya simpan dalam emas, mungkin kata susah nak pergi jual ke, ataupun bukan susah lah, maknanya lambat sedikit lah. Kalau nak pakai malam, nak kena tunggu contoh kalau kata nak jual pun nak tunggu siapa yang ada nak beli, ataupun kalau nak tunggu pajak gadai nak bagi gadaikan, nak rahnukan dia, kena tunggu rahnu buka kan. So kena ada juga simpan lah dalam bentuk duit. Contoh kata 500, 300 tu simpan dalam bentuk emas macam ni. Ini dalam, maknanya bawah 300 satu bulan dah boleh dapat 10 bulan, tuan pun dah boleh dapat dah ni 10 gram simpanan.
So promosi tu akan tamat malam ni lah, akan tamat malam ni 10 kali bayar ni. Ini untuk 10 gram lah, 10 gram. Okey. Kalau yang kata saya tak ada bajet bawah 300, saya ada bajet 100 lebih boleh lah kan. 100 lebih. So tu yang kalau bajet yang lagi rendah macam tu, tapi niat nak menyimpan, sebenarnya dah bagus lah tu kan, bagus lah. Maknanya Tuhan dah bagi, Allah dah bagi hidayah dah tu untuk kita mula menyimpan, berbanding dengan orang yang tak ada apa orang kata perasaan untuk menyimpan kan. So alhamdulillah, so boleh mulakan dengan simpanan. Kenapa tak dibuka ni? Sekejap je saya nak buka ni. Biasalah kan, dah berusia ni dia mata pun dah makin tak berapa nak nampak dah jauh kan. So contoh yang ini, satu dinar ni dia 4.25 gram lah dia punya berat. Berat dia 4.25 gram. Terbalik. Betul. Okey, ni satu dinar 4.25 gram. 4.25 gram. 4.25 gram tak nampak sangat. Okey. 4.25 gram. So harga dia hari ni RM1,117 campur dengan sedikit kos. So di bawah RM120 lah satu bulan. Kecuali bulan pertama dia adalah sedikit tambahan untuk kos-kos yang tadi, kos pengurusan apa semua tu sedikit. Tapi bawah RM150 lah yang apa ni keseluruhannya lah. Okey. So dalam 100 bajet 100 lebih aja tuan-puan dah boleh dapat apa ni untuk nak simpankan 1 dinar ni dalam masa 10 bulan bayar. So kena paksa. Kalau tak paksa, bila kita nak ada simpanan? Contoh maknanya bila contoh tuan-puan simpan dalam bentuk macam ni, bila contoh 10 bulan dah habis, dah ramai orang yang mengakui lah, saya punya penyimpan ni, anak didik saya yang menyimpan emas di bawah saya mengakui bila dia habis dia bayar. Alhamdulillah lah Asia, sebelum ni saya tak boleh nak simpan duit. Bila saya simpan duit je mesti habis. Tapi dengan saya simpan macam ni, alhamdulillah 10 bulan saya ada 1 dinar yang harga 1,000 lebih. Lepas tu saya tak ada perasaan nak jual balik. Itu yang penting tu, perasaan nak jual balik. Kalau perasaan duit, dia perasaan kita nak membeli, nak habiskan duit tu. Okey. Sebab kita orang kata banyak kan kehendak yang kita akan cuba create. Bila kita ada duit kan, kita nampak macam contoh kan, kalau perempuan kan, langsir ni nampak macam dah lama je, langsir nampak macam dah kusam je, elok kalau tukar ni kan. Contohnya kan, contoh kan. So bila nampak langsir macam tu je, lepas tu terbayang pula, duit aku ada simpan ni, yang 1 tahun ni dah simpan ni, adalah kalau kata contoh simpan 500 kan, dah ada 5,000, cukup dah ni kalau nak tukar langsir baru. Tapi sebenarnya itu bukan satu keperluan, itu hanya satu kehendak kan. So kita kena bezakan lah antara keperluan dan kehendak. Saya baca melalui buku ni lah, kita bezakan antara keperluan dengan kehendak untuk kita nak capai satu-satu matlamat kita dalam pengurusan kewangan. Sebab kita mesti ada matlamat lah. Contoh matlamat kita, contoh yang belum ada rumah, kita nak ada matlamat untuk nak beli, contoh nak beli rumah, at least nak kena ada duit deposit kan. So ini salah satu boleh kita simpan. Contoh kalau ada 10 keping ni, tak ke 10,000 dah kan. Okey. Itu tak sampai 10 tahun kan kalau contoh yang ni. Tapi kalau kata nak lagi cepat, kena simpan lah contoh yang besar macam ni kan. Contoh yang besar macam ni dah 10 bulan dah ada 2,000 lebih dekat 3,000. So maknanya contoh kita nak ada buat deposit rumah, ataupun kita kata kita nak buat untuk kita nak berniaga tapi tak ada modal, nanti kita nak simpan untuk ada modal berniaga. Kalau kita orang Islam kan, kita nak pergi haji, kita nak pergi umrah, nak simpan, mesti kita kena ada dulu matlamat. Kenapa kita nak buat? Macam contohlah kita nak kereta kan, kita nak pergi mana-mana, kena ada matlamat lah. Kalau kita naik kereta je, nak pergi mana? Tak tahulah. Selamatlah minyak tu kan. Sebab tak tahu nak pergi mana. Pusing, lepas tu balik lah rumah. Habiskan minyak je lah. Baik duduk rumah je. Contoh. Tu contoh, kita tak ada matlamat. Kalau kita ada matlamat, maknanya kita tahu kita nak pergi mana, jadi kita lagi fokus lah. Contoh dengan duit ni, kita fokus. Aku nak kena ada duit, contoh, kata nak pergi haji kan, contoh kata sekarang kena naik kan. Kita kata 15,000. So 15,000, aku nak ada dalam masa 3 tahun, aku dah ada 15,000. So maknanya 5,000 satu tahun aku kena ada untuk duit nak pergi haji.
So mana at least contoh kata dalam 500 lebih lah sedikit kan. Kalau kita dapat dalam 3 tahun tu kita boleh dapat lah lebih daripada 15,000. Kalau contoh kita simpan 500, tapi itu hanya untuk nak pergi haji. Dana kecemasan kita kat mana? Dana kecemasan tu yang paling layer pertama yang kita kena simpan. Ikut buku-buku kewangan, kita kena ada 3 bulan pendapatan. Yang pertama layer pertama 3 bulan pendapatan. Tambahkan lagi jadi 6 bulan. Tambahkan jadi 6 bulan untuk layer kedua. Maknanya kalau ada sebarang kecemasan yang agak besar lah kan. Lepas tu tambahkan lagi kepada 1 tahun pendapatan. Maknanya kalau ada 1 tahun pendapatan, dana kecemasan dah alhamdulillah, bolehlah terus kepada simpan untuk matlamat-matlamat lain. Contoh kata tadi, nak buat dana untuk beli rumah, nak pergi haji, nak pergi umrah kan, dana untuk pendidikan anak-anak ke, dana nak buat rumah yang nak renovate rumah ke. So kita yang tentukan apa matlamat kita, tapi kena paksa. Sebab tu saya selalu sebut tak paksa tak jadi. Sebab apa? Sebab tak paksa lah 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan. Sebab mereka tak paksa untuk menyimpan dan tak ada kesedaran bahawa menyimpan itu penting. Dengan ada matlamat lah, dengan ada matlamat kita nak buat apa duit kita. Kalau ada orang yang cakap, ada pernah lah orang yang cakap dengan saya, tak pernah lah ada duit lebih. Memang tak ada duit lebih. Sebab kita simpan pun sebenarnya kita tahu apa benda kita nak buat. Jadi bukan duit lebih, tapi kita tahu apa kita nak buat dengan duit kita tu. Matlamat apa yang kita nak pakai. Jadi tak lebih lah sebenarnya. Kita sebenarnya kurang. Sebab tu kita kena simpan. Sebab kalau kita duit lebih, maknanya tak apalah. Nanti kan 5 tahun lagi nak pergi haji pun tak apa. Duit tu ada. Tak simpan pun tak apa. Sebabnya duit kita memang lebih je setiap bulan. Tak akan ada. Percayalah, takkan ada. Sebab kita punya emosi, kita punya kehendak, kita punya keperluan memang akan sentiasa melebihi daripada kemampuan kita, melebihi daripada pendapatan kita. Sebab biasalah kan, kalau orang kata kita gaji 3,000, tapi kita punya naluri manusia kan, kita nampak orang yang gaji 5,000, bestnya. Kalau contohlah kan, contoh gaji 3,000, kita mungkin kata kita pakai kereta Myvi, tapi bila dah orang kata tengok ada orang lain yang contoh kan, yang naik kereta import kan, macam best juga kereta import ni kan. So kita cita-cita sebenarnya nak kereta yang lagi baik pada kita lah. Sebab tu maknanya bila kita contoh, kita tak paksa, memang kita akan berbelanja lebih daripada pendapatan. Bila kita tak paksa, maknanya kita kena paksa lah. First paksa menyimpan. Sebelum paksa menyimpan tu, maknanya kita kena buat lah kira-kira berapa kita nak simpan. Berapa kita nak simpan. Dengan perbelanjaan sekarang, berapa yang memang kita boleh simpan, kita kena simpan. Untuk apa kita menyimpan, memang kena buat lah. Kena buat. Tu saya ada sebelum ni saya ada share kan 7 strategi untuk menyimpan wang lah. Menyimpan. Macam mana nak menyimpan? Salah satunya adalah dengan paksa, dengan simpan emas lah. Sebab bila simpan emas, tuan-puan dan naluri tuan-puan akan terpandu, akan terjaga, emosinya tidak akan teralih daripada matlamat. Sebabnya tuan-puan simpan emas, bukan simpan duit. Sebab tuan-puan tak akan nampak RM, tuan-puan akan nampak, saya ada 10 gram. Tak nampak dekat 3,000 kat sini. So dia lambat untuk kita convertkan 3,000. Contoh 3,000 kan nak beli apa? Contoh 3,000 nak beli apa? Banyak boleh beli kan? So contoh. So dia tak nampak, dia tak boleh nak convert satu jongkong ni, satu gold bar ni kepada bentuk barang. Sebab dia nampak 10 gram. Macam yang ni dia nampak 1 dinar. So bila ada dua ni, tuan-puan ada dah dekat 4,000, tapi tuan-puan tak nampak RM4,000 tu kat sini. Sebab tu emosi tuan-puan akan terjamin. So kalau contoh kata saya tak ada duit 100 lebih, tak boleh commit, tak apa, boleh. Public Ego bagi cara lagi. Tuan-puan boleh simpan melalui akaun emas lah. Akaun emas maknanya contoh boleh simpan serendah 100 bulan. Kalau tak ada duit, contoh kata bulan depan saya tak cukup duit, contoh bulan 12 kan, bulan 12 nanti saya nak pakai duit untuk nak beli baju sekolah anak, untuk persediaan sekolah anak nanti bulan 1 kan, so tak boleh, so tak apa, sebab yang itu dia tak ada komitmen. Dia tak ada komitmen. Kalau macam contoh tuan-puan beli yang bayar 10 kali macam ni, dia akan keluar dia punya jadual bayaran lah. Jadual bayaran maknanya contoh kata yang untuk 202 gram ni, 10 gram ni, bayarannya contoh dalam 262 1 bulan, so wajib kena
kena bayar. Kalau tak bayar nanti akan dikenakan denda lah. Tapi kalau contoh tuan-puan sebab tak nak ada komitmen tu, sebab tuan-puan rasa macam saya tak boleh nak komit sebab saya tak ada pendapatan yang tetap, tuan-puan boleh masuk je. Contoh bulan ni ada 100, masuk 100, bulan depan tak masuk, tak apa. Nanti next month lagi, nanti masuk lagi, simpan lagi. So maknanya kita belajar menyimpan lah, kita belajar menyimpan. Nanti emosi akan dengan orang kata dengan sendirinya bila tengok gram kita bertambah dalam akaun tu, rasa nak menyimpan lagi. Rasa nak menyimpan lagi. Tapi takkanlah kan kita menyimpan sebab kita tak makan kan? Memang of course tak lah kan. So maknanya kita sediakan dulu. Macam contoh tadi, kita dah sediakan lah, put aside lah apa yang kita untuk kita makan. So kalau kata contoh nak beli barang-barang yang lebih-lebih lagi tu, itu mungkin dah sebenarnya bukan keperluan. Sebab tu kita nak beli lagi. Sebabnya kita dah cukupkan lah apa kita punya keperluan. Kena bezakan antara keperluan dan juga kehendak lah. Okey. Yang pentingnya keperluan saja. Contoh keperluan apa? Kalau orang cakap, saya tak tahulah nak beza antara keperluan dengan kehendak ni. Contoh keperluan, contoh beras lah yang senang kan, beras barang asasi kan. So beras, contoh keperluan adalah yang paling ni, beras kita perlu makan yang beras yang paling murah lah. Yang paling murah iaitu beras apa orang kata 5% hancur tu. So tak perlu pun kita nak beli beras apa nama ni, beras basmati ke beras apa kan. So mungkin harga lagi murah lah kan, dalam 20 lebih je kan. So tak perlu kita nak beli yang mahal. Itu keperluan. Kalau yang nak makan basmati tu, beras wangi ke basmati ke apa-apa nama lagi lah kan, itu dah jadi kehendak lah. Itu jadi kehendak. So kita yang tentukan apa yang kita perlu dalam hidup lah. Kita perlu dalam hidup. Maknanya contoh kata dari segi orang kata kalau yang contoh dari segi yang belum kahwin kan, yang belum kahwin. Kalau perempuan mungkinlah agak perlu sedikit kereta lah. Takutnya dari segi keselamatan kan kalau kau naik motor kan. So boleh beli kereta yang second hand ataupun kereta yang paling murah lah yang ada dekat pasaran. Contoh kalau sekarang apa, kancing dah tak ada kan, boleh beli Azia lah. Azia yang paling basic tu, yang orang kata kalau manual kan takut tak berapa pandai, belilah yang auto. Tapi auto yang paling murah, tak apalah. So as long as kita ada sesuatu untuk kita guna, contoh. Tapi kalau sekarang ni, kalau kata contoh dari segi tak ada masalah keselamatan, boleh je naik Grab kan. So hari-hari naik Grab mungkin itu lagi orang kata dari segi cost efektifnya. Mungkin boleh tengoklah balik. Tapi maknanya kita yang kena uruskan pendapatan kita. Jangan kita meletakkan tanggungjawab tu kepada orang lain. Contoh. Kita nak beli kereta, lepas tu kita pergi jumpa dengan banker. Banker kata, you ni layak kereta contoh H. Sebabnya gaji you 3,000 contoh. Tapi dia tak tahu kita punya komitmen lain yang kita nak bayar. Contoh kan, kalau contoh orang yang anak sulung, dia banyak mungkin nak kena bagi dekat mak dia, nak untuk sara adik-adik dia contoh. Bank tak tahu benda tu. So kita jangan rely kepada orang lain untuk menilaikan apa yang kita sebenarnya patut buat dengan pendapatan kita. So cari ilmu, bacalah buku-buku kewangan kan. Dengan baca buku-buku, ini contohlah misi bebas hutang ni. Dengan kita baca buku-buku ni, kita memendekkan masa kejayaan kita. Kita mencepatkan masa kejayaan kita, memendekkan kadar kita gagal. Sebabnya penulis buku menulis berdasarkan pengalaman dia. Dulu dia dah pernah gagal lah, dia tulis buku ni, kita dah boleh belajar daripada dia apa lesson learn dia sebelum ni. Kan mungkin dia kata dari segi contoh kata nak melabur dia kata kalau tips pelaburan ni, kalau ada pelaburan yang jumpa kita cakap, saya boleh bagi awak contoh melabur dan masa 3 hari saya boleh bagi 15%. Itu antara bila kita baca buku, kita tak ada belajar sedikit, kita tahu itu tanda-tanda skema. Sebab nak dapat 15% daripada pelaburan sangat susah. Sangat susah. Kecuali tadi kan saya cakap kan 15% masa 3 hari, 5 hari, 10 hari ataupun sebulan kan contoh kan. Sebab nak dapat 15% 1 tahun pun memang rare lah pelaburan macam tu. Contoh dekat Malaysia ni yang biasanya yang kita dengar adalah Bank Rakyat kan, Koperasi Tentera, koperasi yang gah lah kan. So tapi bukan semua orang dapat. So kalau ada yang jumpa dengan saya nak share dengan awak ni, ini bagus ni, sila buat kajian terperinci, betul ke ataupun hanya orang kata
skim cepat kaya yang bertopengkan kawan-kawan kita ni jumpa. Biasa kawan-kawan lah. Dia tak adanya orang tepi jalan jumpa, datang sini jumpa kita datang. Hello Puan Asia, saya nak cerita dengan awak ni. Kita memang dah mula-mula dah tak percaya. Kenapa dia ni? Aku tak kenal dia kan. So biasanya orang yang kita kenal, biasanya orang kita kenal akan cerita, Asia, aku nak cerita kat engkau, bagus ni, aku dah masuk ni. Biasanya dia masuk dululah. Baru dia nak cari orang untuk nak meramaikan orang supaya dia pun boleh dapat. Sebabnya biasa dia kan ada tier dia kan. So kita kena belajar lah. So belajar ilmu lah, ilmu kan. Nak dapatkan akhirat pun kena dengan ilmu, nak dapatkan dunia pun kena dengan ilmu, nak dapat dua-dua pun lagilah kena ada ilmu kan. So tak paksa tak jadi. So kita paksa dah diri kita untuk cari ilmu, paksa diri kita untuk menyimpan, sebab bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. So kalau tuan-puan tak boleh berjaya kan, dah memang orang kata dari segi lesson learn sebelum ni, dah beberapa tahun dah kerja, tak boleh menyimpan melalui duit tak pernah ada lebih daripada contoh 3 bulan gaji, kan. Contoh gaji 3 bulan tak pernah ada duit pun 10,000 dalam akaun bank. Itu tanda-tanda tuan-puan tak boleh menyimpan melalui duit. Jadi cuba tukar, try dulu simpan melalui emas dan rasakan macam mana tuan-puan boleh menyimpan melalui emas. Sebab ramai saya punya penyimpan emas dah berjaya, dah masuk ke bongkah ke-5 ke-6 untuk menyimpan melalui emas ni. Okay, so ramai orang dah berjaya lah bila menyimpan melalui emas. Dia dah berjaya sampai ada at least 200 gram kan. 200 gram dah berapa? 200 gram dah 50,000 lebih. Alang-alang kan dah 50,000 kan. So insyaAllah dengan 50,000 tu kita bolehlah menghadapi sebarang situasi dalam kita punya keadaan kewangan apa pun. So ada tiba-tiba je contoh kata suami ni berhentikan kerja, tak ada gaji. So at least 50,000 dah boleh bertahan lah lebih daripada 6 bulan, lebih daripada 1 tahun kan. So insyaAllah lah. So itu jadi motivasi untuk saya lah untuk bercerita, bercerita pada kawan-kawan berkenaan dengan menyimpan ni. Dan dengan emas lagi cepat tuan-puan boleh menyimpan. Jadinya saya terpanggil untuk berkongsi kepada orang lain lah, dengan apa kejayaan saya, sedikit kejayaan saya boleh menyimpan melalui emas. Jadi saya kongsikan kepada kawan-kawan. Okay, so tak paksa tak jadi, paksa diri untuk mula menyimpan. Kalau nak berminat untuk menyimpan melalui emas, boleh saja kontak saya untuk saya bantu tuan-puan adakan simpanan supaya nanti akan ada lebih baik, simpanan yang lebih baik lah berbanding dengan cara tuan-puan yang biasa sebelum ni. Okay, so kita jumpa lagi dalam sesi sembang santai bersama saya. Semoga ada manfaat dan kita boleh sharekanlah ilmu ni untuk orang lain pun dapat ilmu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.